Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadrat Allah Taala pada hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga, anjuran surah Al-Ikhlas, Bukit Jelutung, Shah Alam, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pertama saya mohon maaf untuk kuliah kita pada kali ini. Saya terpaksa merakam on the move dalam pergerakan. Jadi harap tidak mengganggu penumpuan kita terhadap isi yang akan disampaikan. Pada hari ini kita berpindah terus setelah selesai dalam kuliah-kuliah yang lalu, kita menghuraikan bab yang ke-6, iaitu dalil syarak, bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dalam masa yang lalu kita telah tunjukkan contoh bahawa ijma' juga adalah sumber hukum, qiyas juga adalah sumber hukum, istishab, masalih mursalah, istihsan dan lain-lain juga merupakan sumber hukum di dalam agama kita. Jadi saya ingat itu sudah memadai untuk mereka yang ingin memahami bahawa walaupun benar Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber dalam agama kita, tapi adalah satu kekeliruan untuk menyempitkan sumber hukum hanya kepada dua sumber tersebut. Jadi kita masuk ke bab yang ke-7 pada hari ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mahathir memfokuskan kepada kekeliruan di muka surat 74. Ustaz Mahathir menerangkan kekeliruan yang mungkin satu masa dahulu tidak begitu ketara, tapi kebelakangan ini sudah mula ketara dan mula jelas kekeliruan berkaitan tentang Al-Asy'ariyah. Kenapa? Kita lihat. Golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, soalan. Terdapat kumpulan atau golongan yang mengkafirkan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mungkin kalau tidak mengkafirkan pun ada yang menyesatkan. Saya baru saja baca dalam komen-komen Facebook di page saya, ada orang yang datang komen, so saya scroll tengok apa fikrah dia, apa pendirian orang yang pelik-pelik atau kasar ataupun biadab, saya akan cek apa fikrah orang dia sehingga dia buat komen yang demikian. Jadi saya dapati dia mengatakan bahawa Al-Asy'ariyah ni bukan ahli sunnah wal jamaah, kerana
dia mengatakan kalau terima Asy'ariyah itu sebagai ahli sunnah wal jamaah, dia akan menyebabkan kita juga menerima Sufiyah, golongan Sufi. Bagi dia golongan Sufi ini sesat kerana Sufi kata dia adalah topeng kepada Batiniyah. Tengok dan Batiniyah ini sebenarnya adalah topeng kepada Syiah Rafidhah, golongan ahli bid'ah, orang yang sesat, iaitu golongan Syiah. Jadi in short, bagi dia Asy'ariyah ni topeng kepada Syiah. Ini kan kalau orang yang mengaji tentang firaq, ini satu perkara yang lucu sebenarnya. Kerana ahli sunnah wal jamaah itulah yang selama ini menentang kebatilan golongan Syiah, tetapi dia tergamak mengatakan tak boleh terima Asy'ariyah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kalau terima Asy'ariyah sebagai ahli sunnah wal jamaah, nanti akan terima Sufi juga sebagai ahli sunnah wal jamaah. Begitu ya, tak ada masalah. Kerana Sufi ini hanya istilah merujuk kepada orang-orang yang memfokus kepada ibadah batin, kepada tazkiyatun nufus, kepada membersihkan jiwa, membetulkan hati. Jadi apa masalahnya? Tapi dia kata kerana Sufi ini adalah topeng kepada Batiniyah. Batiniyah di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, ia memang sesat ya. Bahkan Batiniyah tertentu boleh membawa kepada kufur, bukan setakat sesat. Tapi poin saya adalah memang ada sekarang ini sudah berkembang pesat di negara kita golongan yang paling common pun dia menolak Asy'ariyah ini daripada ahli sunnah wal jamaah. Bagi dia tak sepatutnya Asy'ariyah ni ahli sunnah wal jamaah. Apa tu apatah lagi ada yang sampai mengkafirkan Asy'ariyah. Jadi itulah tujuan Al-Fadhil Ustaz Mahathir memasukkan tajuk ini sebagai subtopik yang pertama dalam bab yang ketujuh berkaitan dengan akidah. Jadi soalan tadi kalau kita ulang, terdapat kumpulan yang mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapakah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah? Jawapan, mereka adalah golongan ahli sunnati wal jamaah. Ada beberapa indikasi daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menunjukkan bahawa Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah al-firqatun najiyah, ya, golongan yang selamat daripada firaq, pecahan-pecahan umat Islam, yang mana kita pernah dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati, akan berpecah umatku ila 73 firqah, akan berpecah kepada 73 pecahan ataupun millah, 73 jalan yang kita bimbang adalah kulluhum finnar, ya, semua yang berpecah itu akan masuk ke neraka illa wahidah, kecuali satu. Jadi yang satu itulah yang dipanggil al-firqah an-najiyah, iaitu golongan yang selamat, yakni selamat dari masuk ke dalam neraka, dan juga diistilahkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi bayangkan ada golongan yang menyesatkan Asy'ariyah, yang merupakan ahli sunnah wal jamaah ini disesatkan, bahkan sampai dikafirkan. Jadi sebelum saya pergi kepada menerangkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pendirian penyaksian para alim ulama yang menunjukkan bahawa Asy'ariyah itu adalah ahli sunnati wal jamaah, kalau boleh pertama saya sentuh dahulu beberapa bangkangan yang berkaitan, iaitu ada orang menolak Asy'ariyah Maturidiyah itu sebagai ahli sunnah wal jamaah kerana dia kata sepatutnya ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut Asy'ariyah itu merujuk kepada yang mengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa pula ahli sunnah wal jamaah ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Sepatutnya ahli sunnah wal jamaah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menerangkan kekeliruan ini, kita jelaskan memang benar secara asalnya bila kita kata ahli sunnati wal jamaah, iaitu yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dah bersama dengan jamaah umat Islam, termasuklah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau Syiah itu memang confirm mereka itu bukan ahli sunnati wal jamaah, kerana mereka itu tidak mengikut sunnah Nabi SAW, bahkan mereka membuat bid'ah yang sayyi'ah, dalalah,
dalam masa yang sama juga mereka menolak al-jamaah, mereka itu menolak majoriti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan ada Syiah yang sangat ulu sehingga mengkafirkan jumhur ataupun majoriti sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jawapan kita adalah memang benar, asalnya yang dikatakan ahli sunnah itu adalah yang mengikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelah berlakunya perpecahan, fitnah, fitnah di sini berarti pergaduhan, perkahlian, perkelahian, perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi masing-masing yang berpecah, masing-masing mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah misalnya, mereka mengaku mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mendakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberi wasiat melantik Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah yang sepatutnya menggantikan posisi baginda sebagai ketua selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syiah juga mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij juga mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah juga, Qadariyah juga, Jabariyah juga, masing-masing mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah berlaku perpecahan ini, bangkit Al-Imam Hasan Asy'ari mempertahankan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dinisbahkan ditarifkan Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai diwakili oleh Asy'ariyah Maturidiyah, walaupun asalnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW, dan itulah yang dilakukan oleh Asy'ariyah, iaitu mereka mempertahankan sunnah Nabi SAW, khususnya di dalam bab akidah. Ada juga yang bertanya soalan-soalan yang lucu, misalnya kalau Asy'ariyah itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, adakah Nabi Asy'ariyah? Adakah sahabat Asy'ariyah? Adakah imam-imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka itu adalah Asy'ariyah? Jadi ini soalan yang lucu. Kenapa? Kerana ini memejamkan mata kepada hakikat bahawa Asy'ariyah itu berarti pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Takkanlah Nabi SAW menjadi pengikut kepada sesiapa. Bagi dia kan adalah Rasul yang menjadi ikutan. Jadi tidak layak ditanya adakah Nabi Asy'ariyah, adakah Nabi Syiah, adakah Nabi Wahabi, adakah Nabi Mu'tazilah. Tidak. Yang patut ditanya adakah Asy'ariyah ikut Nabi atau tidak. Adakah Syiah itu ikut Nabi atau tidak. Adakah Khawarij ikut Nabi atau tidak. Kerana yang ikut Nabi itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara yang tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan catatan penting juga, iaitu bila dikatakan satu-satu kumpulan itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak automatik berarti mereka itu kafir. Ada orang, saya perhatikan dalam komen-komen mereka di Facebook dan sebagainya, mereka seolah-olah menyangkakan bila ada penetapan bahawa satu golongan bukan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kita mengkafirkan mereka. Tidak. Tidak semestinya lah. Mungkin ada sebahagian yang terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masa yang sama penyelewengan mereka itu sampai melanggar usul agama Islam, perkara-perkara asas dalam agama Islam, menyebabkan mereka juga terkeluar dari Islam, menjadi kafir. Itu kita tidak nafikan. Poin saya adalah semata-mata tidak dikelaskan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak memastikan kalau seseorang itu adalah kafir, terkeluar dari Islam. Tidak ada talazum, tidak ada kemestian yang sedemikian. Jadi yang menjadi seteru ataupun rival utama kepada Asy'ariyah satu masa dahulu adalah golongan Mu'tazilah, golongan yang menafikan takdir Allah pada perkara-perkara tertentu. Bukan menafikan secara total sebagaimana golongan Qadariyah, tapi Qadariyah menafi, maksudnya berkaitan dengan perbuatan manusia, kesan daripada apa yang ada pada makhluk. Kalau Mu'tazilah dia ringan sedikit tapi masih lagi ahlul bid'ah, mereka itu menafikan sebahagian yang lebih kecil berbanding dengan apa yang dinafikan oleh golongan Qadariyah. Tapi di zaman kita sekarang,
kerana Mu'tazilah ini telah lama dikalahkan dengan hujah, dengan debat oleh ulama-ulama Asy'ariyah, maka mereka tidak lagi menjadi seteru utama, walaupun mungkin kadang-kadang timbul juak-juak Mu'tazilah ini yang cuba mempertahankan akidah Mu'tazilah sama ada secara terang-terangan atau secara tersembunyi, dengan mengatakan Allah wajib buat begini, Allah mesti buat begitu. Sedangkan di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita wajib buat ini, wajib buat itu, tapi Allah bukan makhluk. Allah bukan mukallaf, ditaklifkan dengan hukum syarak, tidak. Jangan salah faham yang dikatakan bila kita belajar akidah tu sifat yang wajib bagi Allah tu bukan wajib syarak. Berarti kalau Allah tak buat maka Allah berdosa, tidak. Tapi wajib akli, iaitu akal yang sihat tidak boleh terima bahawa Allah tidak bersifat dengan sifat yang wajib itu. Baik. Jadi di zaman kita yang menjadi rival kepada Asy'ariyah adalah golongan Wahabi. Wahabi ini ada yang menyesatkan Asy'ariyah dan ada yang sampai mengkafirkan Asy'ariyah. Inilah tujuan Ustaz Mahathir masukkan tajuk ini ke dalam kitab ini supaya umat Islam menjadi jelas, tidak sampai menyesatkan. Kerana menyesatkan Asy'ariyah sebenarnya menyesatkan majoriti umat Islam, menyesatkan majoriti ulama-ulama Islam, kerana majoriti ulama-ulama Islam adalah berfahaman Asy'ariyah. Bahkan misalnya kita kata di kalangan pakar-pakar hadis, tak salahlah kalau kita katakan lebih kurang 90% daripada pakar-pakar hadis, ulama-ulama hadis, muhaddisin, itu adalah Asy'ariyah. Jadi bayangkan kalau Asy'ariyah disesatkan atau dikafirkan, berarti 90% daripada ahlul hadis kita adalah orang kafir, ataupun orang yang sesat, waliyadzubillah, daripada tuduhan yang sangat jelek ini. Baik, jadi kalau saya boleh sentuh sedikit dengan sesuatu yang ada kaitan dengan apa yang agak viral sehari dua ini, iaitu tuduhan atau fitnah yang dilontarkan mendakwa kononnya kami ini yang mempertahankan Asy'ariyah ini, kami ini membolehkan orang tu pergi ke pokok, mana-mana pokok lah, kemudian berkata kepada pokok, wahai pokok, tolonglah saya, atau dalam bahasa Arab dia panggil al-istighasah. Jadi pertama kalilah saya ni berdepan dengan pemikiran yang macam ini, seingat saya lah yang mana ditimbulkan isu al-istighasatu bil ashjar. Selama ini saya biasa dengar al-istighasatu bi asma, al-istighasatu bi solihin dan sebagainya. Tapi timbul isu istighasah, minta tolong dengan pokok, pergi pada pokok, kata wahai pokok tolong saya. Jadi kami dituduh mempromosikan amalan ini. Ini satu fitnah yang berat. Saya harap orang yang menyebarkan fitnah ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masing-masing akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Baik, apa yang berlaku sebenarnya begini Nanti kita akan bincang secara lebih detail isu ini. Isu ini ada kaitan dengan perkara asas. Bahkan ini juga menjadi perbincangan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah, pertentangan, iaitu perbuatan makhluk. Adakah memberi kesan ataupun tidak? Jadi di sisi Qadariyah, ia memang makhluk sendiri yang memberi kesan. Berarti di sisi Qadariyah, Allah ciptakan nasi, tapi nasi itu memang tabiatnya mengenyangkan. Bukan Allah yang mengenyangkan. Memang nasi itu naturally dia mengenyangkan, nature ini golongan naturalist. Sementara Mu'tazilah dia ringan sedikit, yang mana dia mengatakan Allah ciptakan nasi, Allah ciptakan pada nasi itu satu kekuatan, yang mana dengan kekuatan yang Allah ciptakan itulah nasi mengenyangkan. Jadi ada khilaf di kalangan ulama, adakah akidah itu menjadi kufur, menjadi kafir, ataupun sekadar kita kata bid'ah, fasik. Sekadar itu sebenarnya bukan ringan, fasik, dosa besar dalam kes ini, tapi berbanding dengan kufur, ringan sedikitlah berbanding kufur. Itu ulama khilaf. Sementara Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang
Tidak demikian. Ya. Allah menjadikan nasi dan Allah juga yang menjadikan kenyang. Berarti dari segi hakikat, nasi tidak mengenyangkan. Cuma dari segi asbab, sebab musabab, kita perhatikan lepas makan nasi, kenyang. Jadi kita dari segi syariatnya, kita itu disyariatkanlah untuk makan sesuatu yang mengenyangkan. Bahkan kalau sampai dijangkakan kalau kita tak makan itu membawa kepada mudarat, kematian misalnya, bahkan pada ketika itu wajib kita mengambil kira asbab tadi, sebab musabab, iaitu wajib kita mengambil sebab untuk kenyang, iaitu ataupun untuk hilangkan mudarat tadi dengan cara makan nasi. Tapi dari segi akidah kita tidak boleh lari bahawa nasi itu tidak mengenyangkan. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi secara asas Wahabi tidak nampak mereka itu komplain macam Mu'tazilah komplain, Qadariyah komplain. Mereka tak setuju dengan pendirian ahli sunnah wal jamaah ini. Tapi Wahabi setakat yang saya kaji, tak ada pula mereka komplain bila ahli sunnah wal jamaah berpegang begitu, bahawa makhluk ini tidak memberi bekas, yang memberi bekas, yang memberi kesan hanya Allah Ta'ala. Nasi tidak mengenyangkan, yang mengenyangkan adalah Allah. Saya tak nampaklah Wahabi bangkangnya itu. Cuma timbul isu berkaitan dengan istighosah. Istighosah ni maknanya meminta tolong. Jadi saya dah terangkan sepakat umat Islam, termasuklah sepakat antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, bahawa meminta tolong kepada Allah itulah yang asal, itulah yang dituntut dalam syariat kita sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong, hendaklah kamu minta tolong dengan Allah. Itu tidak ada khilaf. Itu saya nampak ramai yang datang komen, mereka tak dengar pun kadang-kadang apa yang kita syarahkan. Mereka kata, Ustaz, minta tolong dengan Allah lah. Ya memang kita bercakap minta tolong dengan Allah. Itu bukan isu. Memang minta tolong dengan Allah itu yang asal, itu yang dituntut. Bahkan ahli-ahli sufi mereka cuba mentahqiqkan dalam kehidupan mereka, apa pun mereka minta dengan Allah direct. Tapi ada di sana amalan tawassul, ini sebenarnya domainnya fiqh. Apa hukum tawassul, apa hukum istighasah, tapi dijadikan isu akidah dalam keadaan tertentu. Jadi hukum ni domainnya fiqh. Apa hukum istighasah? Minta tolong dengan makhluk. Kalau minta tolong dengan Allah, sudah jelas. Itu dituntut dalam agama kita, bahawa kita itu bila minta tolong dengan Allah, itu satu perkara yang dituntut dalam agama kita. Itu tidak perlu diperdebatkan. Yang jadi isu sekarang, boleh atau tak boleh minta tolong dengan makhluk. Jadi di situ masih sepakat antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, boleh minta tolong dengan makhluk. Tapi tidaklah mutlak. Ada keadaan-keadaan tertentu tak boleh. Bahkan haram, lagi syirik kalau kita minta tolong dengan makhluk. Tapi yang manakah boleh dan manakah yang haram dan syirik, di situ Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi tidak seia sekata. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, minta tolong dengan makhluk, biasanya kita isunya minta tolong dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah misalnya. Itu kedua-duanya sama ada minta tolong dengan orang soleh yang masih hidup atau minta tolong dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, kedua-duanya adalah dibolehkan. Tapi ada syarat, iaitu dengan syarat kita dalam keyakinan dan i'tiqad kita, bukan wali itu yang memberi pertolongan secara hakikat. Yang memberi pertolongan secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat dia. Habis macam mana nak tahu i'tiqad dia? Jawapannya adalah kita tak tahu, melainkan dia menuturkan bahawa dia percaya yang tolong tu sebenarnya adalah Allah, wali ini hanya wasilah sebab saja. Atau dia mengatakan tak, memang wali yang tolong bukan Allah misalnya. Tapi orang Islam insya-Allah dia faham, dia tidak kata begitu. Tapi Wahabi berbeza. Wahabi mengatakan minta tolong dengan orang soleh atau dengan wali-wali misalnya hanya boleh ketika mana mereka itu masih hidup. Yang itu boleh. Tetapi kalau orang soleh atau wali ini telah meninggal dunia, lalu kita masih minta tolong kepada mereka, itu tidak dibenarkan. Bahkan itu dianggap satu perkara syirik yang menyebabkan seseorang itu kafir, terkeluar dari Islam. Berarti kalau satu orang meminta tolong, dia menyebut madad ya Rasulullah SAW dah wafat, dah meninggal dunia, maka itu tak boleh. Tapi saya dengar-dengar ada sebahagian Wahabi kata boleh pula kalau dengan Nabi, tak apa walaupun selepas kewafatan baginda. Tapi secara asasnya
mereka melarang meminta tolong kalau kepada yang telah meninggal dunia. Kita ambil contoh yang lebih jelas, iaitu selain daripada Nabi, misalnya seorang itu mengatakan, ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Aghithni, wahai Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, tolonglah saya. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah boleh atas dasar asbab. Maknanya dia tahu bahawa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani tidak mampu menolong, yang benar-benar menolong adalah Allah Ta'ala. Yang ini dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Syekh Abdul Qadir Jilani secara hakikat menolong, tidak. Lalu di sinilah timbul isu minta tolong dengan pokok tu. Bila kita terangkan begitu, boleh saja minta tolong orang soleh, hidup atau mati, tidak jadi beza kerana asasnya adalah kesolehan. Cuma kalau dalam konteks minta tolong dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, apa yang diharapkan lebih kepada doa daripada mereka, dan sabit dalam hadis-hadis bahawa orang mati boleh mendoakan orang yang masih hidup. Itu pendirian kita. Jadi mereka kata, kalau macam itu, bolehlah kita pergi kepada pokok dengan iktikad bahawa pokok sebenarnya tidak boleh menolong, yang boleh menolong hanyalah Allah Ta'ala, lalu kita minta tolong kepada pokok. Itu timbul isu. Jadi kita katakan tidak demikian pensyariatan istighasah bukan dengan pokok, kerana minta tolong ni sama ada secara hakikat itu hanya dengan Allah atau secara asbab. Jadi Allah tidak jadikan pokok itu sebab dalam bentuk kita pergi dan minta tolong. Sebab kebaikan tu mungkin dengan kita berteduh di bawah pokok, mungkin dengan kita jadikan pokok itu sebagai bahan untuk buat rumah, ataupun jadikan pokok itu rebusan untuk kita minum airnya, ikhtiar untuk buat ubat. Itu ya. Tapi untuk kita pergi kepada pokok dan kita kata, wahai pokok, tolonglah saya, itu bukan pensyariatan istighasah, tidak demikian. Jadi mereka sepertinya nak ilzam oleh kerana boleh minta tolong dengan orang soleh dengan iktikad bahawa orang soleh tidak boleh menolong, yang menolong sebenarnya adalah Allah, maka sepatutnya boleh juga minta tolong dengan pokok. Jadi kita kata tak bolehlah, sebab bukan macam itu, sebab musababnya bukan begitu. Cuma kalau dia kata orang itu minta tolong dengan pokok dengan iktikad bahawa pokok tidak boleh menolong, hanya yang menolong adalah Allah, syirik atau tidak? Jadi kita kata kalau iktikad dia tidak sampai mengatakan pokok yang menolong, tidaklah syirik. Jadi di situ saya heran macam mana boleh ditwist seolah-olah kita itu menganjurkan orang Islam ni minta tolong kepada pokok. Di troll dengan macam-macam lah. Biasalah zaman sekarang konsep troll ni dah jadi mainan bagi golongan ini. Dia troll kita, wahai pokok, tolonglah saya. Padahal yang timbulkan idea itu bukan kita. Pihak satu lagi yang timbulkan idea minta tolong dengan pokok, wahai pokok, tolonglah saya, itu bukan kita yang timbulkan. Cuma bila kita kata itu bukan persyaratan, mereka cuba nak argue bahawa bolehlah, samalah juga. As long as kita etikad dia tidak memberi bekas. Kamu kata kalau wali boleh dengan etikad tidak memberi bekas, dengan pokok pun boleh lah. Jadi kalau dengan setakat nak kata tak syirik, ialah tak syirik lah, sebab dia etikad Allah yang beri. Tapi nak kata itulah yang disyariatkan, tidak semestinya sesuatu yang tak syirik itu disyariatkan. Bahkan ada kalanya sesuatu yang tidak syirik bahkan diharamkan. Jadi dua isu yang berbeza. Jangan dia dikelirukan macam itu, tak baik. Jadi contohnya, saya ambil contoh yang mudah ya. Kalau orang tu kata satu orang yang makan babi dan dia tahu bahawa yang mengenyangkan itu adalah Allah, bukan babi, syirik atau tidak? Jawapannya ya, tidak syirik. Tapi kalau dia makan babi dengan iktikad bahawa memang babi itulah yang mengenyangkan dia, bukan Allah yang menjadikan kenyang, itu syirik. Itu akidah qadariyah. Jadi bila kita jawab satu orang yang makan babi dengan iktikad bahawa bukan babi yang mengenyangkan, dia tahu, dia yakin bahawa yang bagi dia kenyang adalah Allah, cuma tak tahulah apa pasal dia terliok, dia teringin nak makan babi, dia pergi makan. Jadi tak syirik lah perbuatan dia tu, berbanding kalau dia makan babi dengan iktikad memang babi yang mengenyangkan dia. Tapi bila kita jawab tak syirik, adakah makan babi itu disyariatkan? Adakah kita menganjurkan orang supaya makan babi? Kan dua isu yang berbeza. Jadi
susah ya. Zaman sekarang ni orang sudah tidak ada, walaupun mungkin lisan zahir dia bermujamalah, mengatakan tak apalah, walaupun kita berbeza pandangan, kita ni tetap saudara seagama, kita tetap jaga ukhuwah, ya, lalu diajak bergambar, senyum, salam dan sebagainya. Tapi tiba-tiba difitnah macam ini, dibuat troll-troll yang tak sepatutnya. Jadi tidak, saya rasakan jangan begitulah ya. Kerana hidup kita atas dunia ini tak lama, hanya beberapa hari sahaja. Innama anta ayyam, kalau tak silap saya itu kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hanya sebenarnya kamu itu merupakan bilangan-bilangan hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, apabila berlalu satu hari maka telah berlalu sebahagian daripada diri kamu. Jadi tak berbaluilah semata-mata kerana kita berbeza pandangan dalam isu istighasah, minta tolong dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, lalu kita memfitnah saudara-saudara seagama kita, memberi gambaran seolah-olah saudara-saudara kita ni menganjurkan supaya umat Islam ni pergi kepada pokok-pokok dan bercakap dengan pokok, bahaya pokok, tolonglah saya. Sedangkan realiti yang berlaku dalam perbincangan tidak demikian. Bahkan kita yang mengatakan perbuatan itu tidak disyariatkan, mereka yang seolah-olah nak mengatakan kalau macam dengan wali pun yang telah meninggal dunia pun boleh, asalkan etikad wali tidak memberi bekas, patutnya boleh saja buat benda macam itu. Sampai dikatakan apa salahnya, pokok kan tak ada dosa, ya. Pokok kan ada tasbihnya. Jenuh kita nak terang, ialah tak ada dosa, dan pokok bertasbih tidak menjadi satu asas untuk kita itu pergi meminta kepada pokok. Kita yang cuba terangkan. Tapi bila diceritakan kepada khalayak dengan cara yang tidak jujur, dengan half truth, dengan twisted narration, itu membawa kepada kesalahfahaman. Jadi saya tekankan untuk kuliah kita pada kali ini bahawa akidah Asy'ariyah Maturidiyah adalah Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan Allah Ta'ala juga menciptakan kesan kepada makhluk. Maknanya kalau Allah Ta'ala ciptakan nasi, bukan lepas tu nasi automated. Nasi automatik dia tu mengenyangkan, tidak. Allah yang ciptakan nasi, Allah juga yang menciptakan kenyang. Allah yang mencipta manusia, tidak berarti manusia itu automated. Perbuatannya itu manusia sendiri yang lakukan, tidak. Tetap juga perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini memang sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala lah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Jadi sekali lagi, saya menyuruh kepada saudara-saudara seagama jangan emosi dalam mendepani perbezaan pandangan ini, jangan prejudis, jangan zalim dengan meletakkan kepada saudara-saudara seagama kita kalam-kalam yang mereka tidak katakan. Dan anda tahu sebenarnya, anda berada di tempat kejadian, anda sendiri yang bercakap misalnya, anda sendiri yang mendengar jawapan kami, tiba-tiba tergamak anda menfitnah, memberi gambaran atau membiarkan orang-orang yang anda kenal memfitnah kami dengan fitnah yang sebegini. Saya mohon dihentikan dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sikap yang dilarang dalam agama, iaitu berbohong ataupun kerana half truth is as good as a lie juga. Bahkan half truth ni kadang-kadang lebih mengelirukan lagi. Kalau blatant lie, mungkin orang nampak memang tak betul. Tapi kalau half truth, sepintas lalu macam betul, tapi rupanya di sebalik yang betul itu tersirat penipuan. Jadi cukuplah memfitnah saudara-saudara seagama. Perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Azza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.